habuan bagi ilmu saraf. Perubahan kalau berlaku pada tengah, pada depan itu ilmu saraf. Kalau nahu ni kaji belakang. Kita sebutkan Zaidan, Zaidin, Zaidun. Dal itu. Dal pada kalimah Zaid, nahu kaji di situ, di akhir kalimah. Kerana perubahan berlaku di akhir kalimah. Zaidan, Zaidin, Zaidun. Sebab itu disebut taghyir awakhir al-kalim. Al-kalim jam'ul kalimah. Kalimah satu, kalim banyak ataupun kalimat. Jadi nahu ini mengkaji tentang perubahan yang berlaku pada akhir kalimah. Sebab apa perubahan itu berlaku? Sebab apa? Liikhtilafil awamil. Ikhtilaf yakni liwujudi. Ikhtilaf maksudnya ada. Kerana wujudnya awamil. Awamil ini jamak bagi amil. Apa dia tu amil? Antum tulis dulu kat situ. Amil maksudnya terjemahannya adalah punca ataupun faktor. Boleh kita kata juga, ataupun sebab kita boleh kata juga. Nanti saya terangkan, anda terangkan lebih detail apa itu amil. Kerana amil ini penting, awamil ini penting. Perkataan awamil itu untuk kena faham betul-betul. Kan faham awamil, antum fahamlah bahawa nahwu ni cakap pasal apa. Awamil satu kalimah tu ya sangat-sangat penting. Sehingga kat Imam Jurjani, Imam Jurjani karang satu matan, nama dia Matnul Awamil. Matan Awamil. Dia satu ilmu yang khusus. Jadi perubahan yang berlaku pada akhir kalimah itu disebabkan wujudnya amil yang masuk ad-dakhilah alaiha, yang masuk ke atas kalimah. Ha tu alaiha, ha tu kembali kepada kalim, marji' dhamir dia. Lafzan atau taqdiran. Lafzan atau taqdiran, ay fi lafzi atau fi taqdir. Sebab ada perubahan itu pada lafaz, memang berlaku pada lafaz. Contoh kita sebut Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kan ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Maka Zaidun, Zaidan, Zaidin itu berlaku dan kita jelas, kita sebut perubahan itu memang ada pada akhir kalimah. Ataupun secara takdir. Maksudnya perubahan itu ada tapi manwi, tapi dia hanya takdir, tak ada pada talaffuz, tak ada pada lafaz. Iaitulah contoh pada kalimah al-fata, al-fata ataupun al-mustashfa yang akhir dengan alif. Duduk di mana-mana pun nampak macam satu sebutannya, akhir kalimah itu tak berubah. Contoh kita sebut ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Akhir kalimah sama. Kan akhir kalimah sama. Tapi sebenarnya perubahan berlaku. Tapi secara takdir sahaja. Secara takdir sahaja. Jadi perubahan yang berlaku pada akhir kalimah sama ada secara lafzan, maksudnya syai' talaffuz bihi, talaffuzun bihi, ataupun takdir, yakni muqaddar, takdir sahaja. Alamat i'rab yang duduk pada akhir kalimah secara takdir sahaja. Kita sebut Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jadi dhammah yang ada pada dal itu, fathah yang ada pada dal, kasrah yang ada pada dal tersebut memang kita sebut. Kan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Tetapi di sana ada kalimah yang di mana alamat i'rab, dhammah, kasrah, fathah, dia tak disebut di akhir kalimah. Kan contoh al-fata tadi. Al-fata tadi dhammah yang ada pada alif itu takdir sahaja. Sebab apa ditakdirkan nanti kita sebutkan di bawah. Tapi mafhum daripada ta'arif i'rab ini antum kena faham, iaitulah perubahan i'rab ini adalah perubahan yang berlaku, yang dibincangkan pada akhir kalimah. Tak dibincang pada awal, tak bincang pada tengah, bincang pada akhir. Dia i'rab itu dia duduk pada akhir kalimah. Dia tak duduk kat tengah, dia tak duduk kat depan. Dia duduk pada akhir kalimah sahaja. Sya'nun kita adalah pada akhir kalimah sahaja. Sebab apa perubahan itu berlaku? Sikit-sikit kita dengan dhammah, sikit-sikit dengan fathah, sikit dengan kasrah, itu disebabkan amil. Amil itu menjadi punca. Kita nak letak dhammah ke, kita nak letak kasrah ke, kita nak letak fathah. Amil itu jadi punca yang dia masuk ke atas kalimah tersebut. Dan perubahan tersebut sama ada kita sebut kan Zaidun, Zaidan, Zaidin, ataupun kita niatkan saja, takdir sahaja. Boleh faham dia punya ta'rif oleh Ibnu Ajurrum. Semua kita masuk pada qaul syarih. Aqulu al-i'rab lahu ma'nayan, ahaduhuma al-lughawi wal akhar istilahi. Okey, i'rab, perkataan i'rab tersebut dia pada sudut lughah dan juga pada sudut istilah. Ini istilah ulama nahwu. Kita masuk dulu ta'rif i'rab pada sudut lughah. Maksudnya buka kamus, itulah maksud dia.
Amma ma'nahu fil lughah fa huwa al-izhar wal ibana. Dia sebenarnya perkataan i'rab ni banyak lagi makna. Dia ada banyak makna, lebih daripada 5 makna, 5, 6, 7 makna. Tapi yang paling dekat sekali yang disebut oleh syarah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid 2 sahaja, iaitu al-izhar wal ibana. I'rab maksudnya izhar. I'rab maksudnya ibana. Apa maksud izhar? Iaitu jelas. Ibana maksudnya nyata, jelas, nyata. I'rab pada lughah tu makna dia. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi. Yani abantahu, idza abantahu wa azhartahu. Maksudnya aku jelaskan apa yang ada dalam diri aku, jelaskan, aku nyatakan apa yang ada dalam a'rabtu. Kita sebut a'rabtu. Tak apalah, itu pada lughah. Jadi pada istilah ni penting. Wa amma ma'nahu fi istilah fa huwa ma dzakarahu al-muallif biqaulihi. Pada sudut istilah ini, i'rab ni maksud dia apa dia? Iaitulah apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum pada matan. Apa dia? Taghyir awakhir al-kalim ila akhirih, yani sampai habislah, lafzan atau taqdiran. Sambung sendirilah. Kemudian syarah dia nak jelaskan lagi takrif tersebut. Wal maqsud min taghyir awakhir al-kalim. Yang dimaksudkan dengan taghyir, perubahan yang berlaku pada akhir kalimah, akhir setiap kalimah itu, ialah taghyir ahwal awakhiril kalim. Jadi antum kena tobek sikit. Awakhiril kalim ay ahwal awakhiril kalim. Keadaan akhir kalimah. Jadi nahu ni dia kaji keadaan akhir kalimah. Dia bukan kaji pasal akhir kalimah. Apa beza keadaan akhir kalimah? Halu akhiril kalim dengan akhiril kalim. Contoh perkataan Zaidun. Akhir kalim apa dia? Dal. Akhir kalim adalah dal. Adakah dengan disebabkan amil ataupun i'rab ini dia mengubah huruf dal itu kepada huruf lain? Contoh kita sebut Zaidun, asalnya dia jadi Zaijun ke, ubah jadi huruf lain. Zaishun ke. Diri akhir itu tak berubah. Yang berubah adalah keadaan akhir tersebut. Dal itu tak berubah, tapi yang berubah adalah keadaan dia. Apa dia keadaan? Iaitulah harakat. Harakat, itulah baris dia. Baris dal itu yang berubah. Jadi ahwal di kat sini adalah dengan dengan maksud harakat. Kalau antum nak topik lagi detail lagi baguslah. Ahwal, tapi kalau anda sebut harakat, dia tak masuk pula huruf. Jadi asalnya sebut ahwal lah. تغيير أواخر الكلم يعني تغيير أحوال أواخر الكلم. ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر. Tak masuk akal lah kalau kita maksudkan di sini adalah nafsul awakhir, iaitu huruf akhir. Huruf akhir tak berubah, dal tu tak berubah, yang berubah adalah keadaan dia, sama ada fathah, dhammah ataupun kasrah. Fa inna akhir al-kalimah nafsahu la yataghayyar. Kerana akhir kalimah, diri akhir kalimah tu tak berubah. Yani al-harful akhir, lebih sikit. Nafsahu la yataghayyar, yani akhirul kalimah, yani al-harful akhir. Wa taghyiru ahwal al-akhir ibaratun an tahawulha min ar-raf'i ila an-nasbi aw al-jarri. Kan. Perubahan keadaan akhir itu ibarat daripada berubahnya keadaan akhir kalimah itu daripada rafa' kepada nasab. Asalnya kita sebut Zaidun, ja'a Zaidun. Kemudian pada ayat lain kita sebut ra'aitu Zaidan. Pada ayat lain kita sebut marartu bi Zaidin. Sebab apa berubah? Disebabkan amil. Amil yang berkehendak kepada keadaan itu berubah. Apa dia itu amil? Nanti kita tengok ke depan. Apa dia amil? Dan perubahan itu berlaku haqiqatan atau hukman. Apa maksud haqiqatan atau hukman? Ay lafzan atau taqdiran. Haqiqatan ay lafzan atau hukman ay taqdiran. Sama balik nak bagi tali dengan ta'rif. Apa dia lafzan dengan taqdiran tadi yang anda syarahkan tadi. Wa yakunu hadha at-tahawul bisabab taghyir al-awakhir. Dan taghyir yang berlaku daripada Zaidun, Zaidan, Zaidin kan berlaku, tengok dalam jumlah dia disebut apa. Itu disebabkan taghyir awamil. Disebabkan berbezanya amil, berbezanya punca dan sebab. Min amilin yaqtadi ar-raf'a aw 'ala al-fa'iliyyah aw nahwiha.
Ada amil yang memerlukan kepada fa'il, ada amil yang memerlukan kepada rafa', ada amil yang memerlukan kepada nasab, ada amil yang memerlukan kepada jar. Okey. Apa itu amil? Dia dalam ilmu nahwu ni dia ada 3 rukun. Dia ada 3 rukun. Kalau antum mengerti ketiga-tiga rukun ni, antum mengaji ketiga-tiga rukun ni cukup nahwu antum. Apa dia rukun bagi nahwu? Ada 3. Pertama, amil. Yang kedua, ma'mul. Dan yang ketiga, amal. 3 ni ya. Antum buka kitab nahwu daripada kecil sampai besar. Daripada satu kitab sampai yang berjilid-jilid. Cakap pasal 3 ni ya. Cakap pasal, sama ada dia cakap pasal ma'mul, ataupun dia cakap pasal amil, ataupun dia cakap pasal amal. Itu rukun bagi nahwu. Apa dia tu ma'mul? Ma'mul bil ain, ma'mulun. Ma'mul iaitulah kalimah yang kita nak i'rab. Kalimah yang kita letakkan i'rab pada dia. Contohnya jaa Zaidun. Sekarang ni yang kita nak i'rabkan kalimah Zaid, maka Zaid ni disebut sebagai ma'mul. Disebut sebagai ma'mul. Dalam ma'mul tersebutlah munculnya bab fa'il, mubtada, khabar, naib fa'il, isim kana dan sebagainya. Pada ma'mul. Sebab tu dia ada dirasa ilmu ma'mulat. Pasal ma'mul. Iaitulah kalimah yang kita nak letakkan hukum i'rab pada dia. Kita nak letakkan harakat i'rab pada dia. Kita nak letakkan dhammah, kasrah, fathah pada dia. Itu disebut sebagai ma'mul. Yang kedua amil. Amil ni apa dia? Amil ni adalah punca, sebab, faktor untuk kita meletakkan hukum i'rab pada ma'mul. Khair, sekarang ni kita sebut jaa Zaid. Zaid itu tak terima lagi hukum. Kita nak letak hukum i'rab pada dia, kita kena tengok punca dia dulu. Kita tengok sebab dia dulu. Okay, sekarang ni kita letak pada Zaid, pada jumlah jaa Zaidun, kita letakkan rafa' pada dia, kita letakkan alamat rafa' pada Zaidun iaitu dhammah disebabkan apa? Disebabkan jaa, betul tak? Kerana jaa itulah kita meletakkan rafa' pada Zaid. Kerana likulli fi'lin fa'il, jaa tu fa'il. Setiap fa'il mesti kena ada fa'il, dan fa'il kita mengaji fa'il hukum dia marfu'. Maka disebabkan itulah kita letakkan pada Zaid hukum rafa', dhammah. Maka setiap daripada jumlah mesti antum cari dulu amil dia. Antum nak i'rab satu kalimah, antum kena tahu dulu mana dia punya amil, mana dia punca, mana sebab dia. Kena tengok kiri kanan dulu. Okay, sekarang ni marartu bi Zaid. Zaid kita letakkan hukum jar pada dia. Kita letakkan kasrah pada dia sebab apa? Sebab marartu bi Zaid. Disebabkan ba. Betul tak? Kita nampak huruf jar iaitulah ba. Sebab itulah kita letak pada Zaid itu adalah kasrah. Kita letakkan hukum jar pada dia. Disebabkan ba. Maka ba ini disebut sebagai amil. Jadi faham? Ma'mul adalah kalimah yang kita nak i'rab. Amil adalah punca kita nak letakkan hukum i'rab pada ma'mul. Dia mesti ada. Amil dengan ma'mul ni ada dalam jumlah. Dia mesti ada dalam jumlah. Tengok kiri kanan dulu. Jangan tahu nak letak yang hukum. Tengok kiri kanan dulu. Depan belakang, tengok dalam. Dalam ma'mul tu pun kadang-kadang ada amil. Kan. Kemudian rukun yang ketiga apa dia? Amal. Amal ni ail i'rab. Itulah hukum i'rab sendirilah. Rafa', nasab, jar, jazam. Iaitulah amal. Amal ni kita letakkan hukum pada dia. Lepas kita tahu kalimah apa yang kita nak i'rab, itulah ma'mul. Kita tahu punca, iaitulah sebab, kita nak letakkan hukum pada dia, iaitulah amil. Barulah kita letak amal pada ma'mul, iaitulah i'rab tu sendiri. Jadi matan jurmiyah ni banyak cakap pasal ma'mul. Cakap pasal rukun yang pertama iaitulah ma'mul. Banyak cakap pasal ma'mul. Tapi matan jurmiyah tak cakap secara langsung pasal amil. Kan, secara tak tersusun lah. Ada juga sebut pasal amil, iaitulah banyaklah nawasib, jawazim, huruf jar dan sebagainya, tapi tak tersusun. Jadi kalau antum nak mengaji ilmu amil secara tersusun, iaitulah matan awamil Jurjani. Sebab itulah dulu masa kami mengaji di pondok, matan jurmiyah ni dia mesti kena mengaji sekali dengan matan awamil supaya antum punya nahwu antum mantap, maksudnya sempurna. Kan, nak sempurnakan ilmu nahwu ni, mengaji kedua-dua matan ini secara beriringan. Maksudnya kalau antum mengaji jurmiyah, lepas tu mengaji awamil tu, supaya rukun antum dalam nahwu ni sempurna.
Dan juga amal ada dalam matan jurmiyah dan juga ada dalam matan awamil. Jadi cukup antum ngaji dua matan ini untuk marhalah ibtidaiyah untuk sempurnakan antum punya nahwu ketiga-tiga rukun tersebut. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan kita buat daurah matan awamil Jurjani pula. Okay, fahamlah? Bisa babi taghyir. Jadi perubahan yang berlaku pada akhir kalimah itu melihat kepada amil. Okay, sekarang ni ja'a Zaidun. Okey, amil dia adalah ja'a, sebab itu kita tak rafa' pada Zaid. Ra'aitu Zaidan. Amil dia adalah ra'a, ra'aitu. Sebab itulah kita letak nasab pada Zaidan. Kerana ra'a kerana ra'a dia perlukan fa'il dan juga maf'ul. Sekarang ni dia dah ada fa'il iaitu tu, ra'aitu. Dia perlukan kepada maf'ul pula. Zaidan, Zaidan maf'ul dia hukum dia nasab, kita mengaji dalam bab maf'ul bihi. Punca dia adalah ra'a, maka ra'a itu adalah amil. Marartu bi Zaidin. Okey, bi Zaidin. Kita tak jar pada Zaid itu kerana ba. Maka amil dia adalah ba. Jadi berbezanya amil itu menjadi punca kepada berbezanya keadaan akhir kalimah. Zaidan, Zaidin, Zaidun. Faham? Kemudian bawah tu tak ada apa, dia cuma terang balik apa yang ana terang. Jadi sebenarnya tak kira sama ada fa'il atau fa'il mudhari' ataupun pada isim. Tadi ana bagi contoh fa'il, bagi contoh isim. Fa'il mudhari' pun macam tu juga. Fa'il mudhari' kan mu'ra'. Dia bukan mabni lah. Fa'il mudhari' dia mu'ra'. Sebab itulah kita baca yadribu masalan. Yadribu ada keadaan kita baca yadriba, ada keadaan kita baca yadrib. Betul tak? Dalam keadaan marfu', dalam keadaan mansub dan juga dalam keadaan majzub. Keadaan marfu' contohnya yadribu Zaidun Amran. Keadaan mansub contohnya lan yadriba Zaidun Amran. Dalam keadaan majzum lam yadrib. Lam yadrib Zaidun Amran. Jadi keadaan akhir fa'il mudhari' itu berubah disebabkan amil yang berbeza. Disebabkan amil yang berbeza. Nanti sebab itulah bab amil ni memang kena mengaji secara khusus. Dia ada matan khusus dia. InsyaAllah. Anda tak baca satu-satulah sebab daurah kan. Dia nak anda tengok je. Si akhir. Sebab tu kalau antum tengok pada ta'arif taghyir awakhiril kalim, i'rab ini dia perubahan yang berlaku pada awakhiril kalim. Maksudnya kalau perubahan berlaku pada awasit ataupun awail al-kalim bukan nama dia i'rab. Dan kalau perubahan berlaku bukan disebabkan amil yang masuk ke atas kalim, itu bukan dinamakan i'rab. Kerana i'rab dia kena taghyir itu berlaku disebabkan wujudnya amil. Kalau perubahan berlaku tapi bukan disebabkan amil, maka tak dinamakan sebagai i'rab. No? Contohnya min. Min kan? Min huruf jar. Min huruf jar akhirnya dengan sukun. Kemudian kita sebut dalam jumlah. Apa tu? Zahabtu minal madrasah. Sekarang ni akhir min sukun ke apa dia? Dia fathah kan? Jadi daripada sukun berubah kepada fathah. Minal baiti. Jadi akhir kalimah itu berubah. Dia bukan disebabkan amil, tapi disebabkan iltiqa' sakinain. Disebabkan bertemu dua sukun, maka terpaksa akhir min tersebut, nun tersebut dibariskan dengan fathah. Maka perubahan akhir berlaku bukan disebabkan amil, maka tak dinamakan i'rab. Ya? Taqsim i'rab kepada lafzi dan juga taqdiri pada ta'arif kan musannif sebut lafzan atau taqdiran. Lafzan atau taqdiran. Maksudnya perubahan berlaku pada akhir kalimah itu kadang-kadang berlaku secara lafzi, maksudnya talaffuz bihi, benda yang kita memang lafazkan, Zaidun, Zaidan, Zaidin, maka dal yang berlaku pada akhir kalim itu, perubahan yang berlaku itu secara lafzi kita sebut, kan, daripada satu keadaan ke satu keadaan. Ada keadaan akhir kalimah berlaku tapi secara takdir, maksudnya kita tak sebut tapi perubahan itu berlaku tapi tak sebut atas faktor-faktor ataupun mawani' yang ada, kan, manik-manik ataupun benda yang tertegah daripada terzuhirnya i'rab. Asalnya i'rab kena ada al-aslu fil i'rab an tuzhar, al-aslu fil alama an tuzhar. Asal bagi alamat i'rab ni mesti dizuhirkan. Sebab tu antum i'rab macam mana? Contoh ja'a Zaidun, Zaidun fa'il marfu'
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Ad-dhammah adh-dhahirah. Dhammah itu zahir. Dhammah itu zahir pada Zaid. Dan asal bagi alamat i'rab mesti kena zahir. Asal. Wal aslu la yus'al. Asal ni tak ditanya. Wal aslu la yus'al. Kita tak payah tanyalah kenapa awak dhammah tu zahir. Tak payah tanyalah. Dia benda asal yang macam tu. Yang kena tanya adalah yang kalau dia tak duduk atas asal. Wal far'u yus'al. Ma khilaful asli yus'al. Kalau dia tak duduk atas asal, maka kena tanya kenapa dia tak ikut atas asal. Contohnya ja'al fata. Al-fata fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah. Dhammah kita sebut tak pada alif, pada akhir fata? Tak ada, tak sebut al-fata. Tak ada dhammah. Tapi dia ada tak? Dia ada. Tapi pada takdir sahaja. Tak sebut. Maka pada i'rab apa kita sebut? Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah. Sekarang ni al-muqaddarah bukannya asal. Kerana asal ni kena zahir. Waktu tu kena tanya. Kenapa tak zahir? Jadi jumlah mana'a min zuhuriha ta'adzur ala jumlah ta'liliyah. Illah kepada kenapa dia tak zahir alamat. Kenapa tak zahir alamat? Dia tak zahir alamat mana'a min zuhuriha. Tertegah zahir dia, zahir alamat iaitu zahir dhammah tersebut. At-ta'adzur kerana ta'adzur. Ta'adzur ni maksud dia apa? Imtina'. Imtina' zuhur harakah itu maksud ta'adzur. Tertegah daripada zuhur harakat. Itu maksud at-ta'adzur. Sekarang ni alif dia boleh terima harakat. Alif boleh terima harakat. Kalau boleh tunjuk kat anak alif terima harakat ni kira ajaib lah. Kan? Perkara ajaib dunia yang ke-8. Kan? Alif boleh terima harakat. Alif diri dia tak boleh terima harakat. Sama ada fathah, kasrah ataupun dhammah. Diri alif duduk kat mana-mana pun. Duduk depan ke, tengah ke, belakang ke. Diri alif tu tak boleh terima harakat. Kan. Habis tu A, I, U. Yang tu bukan alif. Yang tu hamzah. Hamzah tu huruf lain. Ni alif. Contoh kita kata al-fata ataupun al-mustashfa. Ataupun apa-apa yang belakang dia tu alif. Alif boleh terima ke harakat? Tak boleh terima. Sedangkan dia duduk pada akhir kalimat. Dan akhir kalimat itulah mahal i'rab. Akhir kalimat itulah tempat i'rab kena ada. Tiba-tiba dia tak boleh terima alamat, dia tak boleh terima orang panggil apa? Harakat, baris. Kan dhammah, kan rafa' ini alamat dia dengan dhammah. Asliyah, alamat asliyah dia dhammah. Sebabkan alif itu tak boleh terima dhammah, maka alamat i'rab pada alif itu ditakdirkan sahaja. Apa dia takdir? Yani manwi, diniatkan sahaja. Jadi kalau kita nak i'rab al-fata, fa'il marfu' wa alamatu raf'i dhamma al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ta'adzur. Boleh? Okey, yang tu yang anda nak sebutkan taksim i'rab kepada lafzi dan juga takdiri. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع يعني ما لا يظهر من النطق به مانع. Itu maksud zahir. Zahir adalah tidak ada sesuatu tidak dizahirkan, tak dizahirkan daripada kita sebutkan dia oleh apa-apa mani'. Maksudnya tidak ada mani' untuk kita sebutkan dia. Contohnya Zaidun. Sekarang ni dhammah atas Zaid, dhammah atas dal itu ada mani' ke tertegah untuk kita sebut? Tak ada. Jadi i'rab itu disebut sebagai i'rab lafzi. Kama ra'aita fi harakatid dal min Muhammad wa harakatir ra min Yusafir. Tengok ataslah. Taqdiri, i'rab taqdiri fahuwa ma yamna'u min at-talaffuz bihi mani'. Yakni maksudnya dia ada sesuatu yang menegah dia daripada kita menyebutkan alamat i'rab pada akhir kalimah tersebut. Itu maksud taqdiri. Min, mani' min. Okey. Mawani' mawani' ada 3, iaitu ta'azzur, istisqa dengan munasabah. Jadi antum kena hafal lah. Sama ada mani' daripada zahir harakat ni ada 3, iaitu ta'azzur ataupun thiqal. Yang ketiga adalah munasabah. Khair, kalau ta'azzur ini duduk pada akhir kalimah yang terdiri pada alif. Kerana alif tersebut tak kira sama ada pada isim ataupun fi'il. Ini mudah ya kalau nak syarah ini. Nak bagi ayat bahasa Arab dia jadi lagi panjang. Jadi sebabkan tu ana sebutlah
Kerana sebut bahasa Melayu lagi mudah. Okay. Ta'azur ini maksudnya kalimah-kalimah mu'rab yang kita nak i'rabkan yang akhirnya dengan alif, sama ada isim ataupun fi'il mudhari'. Contoh fi'il mudhari' yakhsha, yarda, itu akhir dengan alif. Maka alamat i'rab yang duduk pada akhir kalimah iaitu alif ditakdirkan sahaja. Adapun pada isim disebut sebagai isim maksur. Isim maksur. Yang ta'azzur ini adalah akhir dengan alif. Khair. Kalau thiqal ini yang akhirnya dengan ya. Akhirnya dengan ya. Ataupun waw. Akhir dengan ya ataupun waw. Ya, thiqal ini maksud dia apa? Dia kalimah yang kita nak i'rab itu akhir dengan ya ataupun dengan waw. Alamat i'rab duduk pada akhir kalimah tersebut yang akhir dengan waw dengan ya ini, orang Arab dia boleh terima harakat tak? Waw dengan ya boleh terima harakat. Boleh terima harakat, kita sebut wawiwu, boleh kan? Ya yu boleh. Jadi tak macam alif tadi. Alif langsung tak boleh terima harakat. Tak keluar. Kan? Tapi diri ya, diri waw dia boleh terima harakat. Cuma bila dia duduk pada akhir kalimah dia jadi berat. Arab ni berat nak sebut. Kan contohnya kita sebut perkataan apa dia? Yang akhir dengan waw ataupun ya. Contohnya perkataan yad'u. Yad'u fa'il mudhari'. Okey, kalau kita nak sebut dia dalam keadaan marfu', kita sebut apa? Yad'u. Jadi payah. Waw kalau atas dia dhammah, pada akhir kalimah dia orang Arab ni berat nak sebut. Yad'u. Sebab tu mereka sebut yad'u. Yad'u. Disukunkan. Yad'u. Kalau sebut yad'u dia jadi berat. Begitu juga dengan ya. Contohnya yarmi. Yarmi akhir dengan ya. Arab nak sebut yarmiyu, berat. Jadi sebut yarmi ya. Yarmiyu. Sedangkan akhir kalimah tu adalah alamat i'rab. Kan? Begitu juga baris kasrah pun berat juga. Yarmiyi ataupun yad'uwi. Berat. Jadi waw dengan ya sekiranya duduk pada akhir kalimah, tak kira sama ada isim ataupun fa'il mudhari', maka alamat i'rab ditakdirkan. Kalau fathah dizahirkan kerana al-fathah akhaful harakat. Fathah ini seringan-ringan harakat. 3 baris fathah paling ringan. Maka i'rab dia dizahirkan. I'rab dia dizahirkan. Jadi contohnya kalau anda nak i'rab perkataan isim yang akhir dengan ya masalan, iaitulah perkataan al-qadi. Dalam misal dia bagi al-qadi. Ja al-qadi. Khair, al-qadi dia fa'il, marfu', dia fa'il kan? Dia marfu' dengan sebab ja'a dekat depan, jadi fa'il. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah. Jadi dhammah pada ya itu ditakdirkan saja. Ja al-qadi, kita tak sebut ja al-qadiyu. Tak sebut macam tu, kita sebut ja al-qadi. Maka dhammah pada ya itu ditakdirkan saja. Ja al-qadi. Al-qadi fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah. Okay, sekarang ni muqaddarah. Maka kena tanya, sebab apa muqaddarah tak zahir? Jawapan dia kerana thiqal. Mana'a, maka kita sebut mana'a min zuhuriha thiqal. Mana'a min zuhuriha thiqal. Tadi apa dia? Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Sekarang mana'a min zuhuriha thiqal. Boleh? Itu mani' yang kedua. Mani' yang ketiga adalah munasabah. Iaitulah sekiranya isim diidhafahkan dengan ya mutakallim. Isim yang diidhafahkan dengan ya mutakallim. Contohnya kita sebut abun diidhafahkan dengan ya mutakallim jadi abi. Abi. Kemudian kita letak dalam jumlah, kita sebut ja'a abi. Ja'a abi. Sekarang ni kataan abi tu sebenarnya dua perkataan. Abun dengan ya mutakallim, cuma digabungkan dia jadi abi. Okey, i'rab perkataan abun. I'rab duduk pada perkataan abun, bukan dia pada ya mutakallim. Maka i'rab duduk pada mana? Akhir kalimah abun, iaitu ba. Kan ba. Kita letakkan alamat i'rab pada ba. Okey, sekarang ini ba pada ja'a abi dia fa'il. Ja'a abi ja'a fi'il. Abi fa'il. Dan kita yang nak i'rabkan adalah abun. Ya kita tak mau i'rab, ya mutakallim kita tak mau i'rab, cuma dia pergi bersandar dengan abun dia. Tu yang jadi abi.
sekarang ni fa'il pada abun dia mesti kena dhammah, betul tak? Tapi Arab tak sebut abui. Arab tak sebut abui, dia sebut abi lah. Jadi ba pada abun, iaitu selepas dia ya mutakallim, sepatutnya dhammah. Kerana rafa', kerana fa'il marfu' bi dhammah. Tapi disebabkan selepas dia ada ya mutakallim, disebabkan ada ya mutakallim, dia kena baca dengan abi. Maka berebut antara, kerana ya sebelum dia mafrud, yakni ya sebelum dia mesti kena baris kasrah. Kan? Ya sebelum dia mesti kena baris kasrah. Jadi berebut antara ba kat situ, berebut antara kasrah munasabah dengan dhammah al-i'rab, dhammah rafa', dhammah fa'il. Sebab tempat yang kita nak i'rab sekarang, kita nak letakkan alamat i'rab adalah pada ba. Ba itu mahal i'rab. Kita letakkan dhammah, kita letakkan fa'il kerana dia jadi fa'il pada ja'a. Khair, kita nak letak dhammah. Tapi kat situ ada kasrah. Kasrah pun berebut juga. Sebab apa? Selepas dia kasrah, selepas dia ya. Maka berebut antara dhammah rafa' dengan kasrah munasabah. Arab pilih mana? Arab pilih kasrah. Sebab tu sebut ja'a abi. Maka di sini mani' dia adalah ishtighal mahalli biharakatil munasabah. Kita sebut abi fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah. Muqaddarah lah dhammah mana kita sebut pada ba. Kan? Muqaddarah. Mani' daripada mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Ishtighalul mahal yakni bersebok-sebok mahal, yakni mahal i'rab wa huwa al-ba. Ishtighalul ba yakni ishtighalul mahal bi harakatil munasabah, dengan harakat munasabah. Ishtighal sebab tak boleh zahir dhammah adalah kerana berebut tempat i'rab iaitu ba bi harakatil munasabah, dengan harakat munasabah. Apa dia harakat munasabah? Iaitu kasrah. Sebab tu kalau antum nak i'rab lagi dakik untuk sebut apa? Ja'a abi yakni abi fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul ba bi kasratil munasabah. Ishtighalul ba mahal i'rab. Ishtighalul ba, ishtighal ba tersebut iaitu pada abi, abun, bi kasratil munasabah, dengan kasrah munasabah. Kerana kasrah munasabah selepas dari sebelum daripada ya itu dengan kasrah. Tapi berebut dengan dhammah. Itulah mani' dhammah tak zahir. Jadi ingat i'rab takdiri ni kan dia jadi takdir 3 sebab. Sama ada ta'azzur ataupun fiqal ataupun munasabah. Ta'azzur kalau selepas dia, kalau akhir kalimah alif, kalau fiqal akhir kalimah dia waw ataupun ya, dan juga munasabah sekiranya isim idhafah dengan ya mutakallim. Boleh? Betul tak? Baik, kemudian dia bagi kat situ apa dia isim maksur, apa dia isim manqus. Fama kana akhiruhu alifan laziman tuqaddaru alaihi jami'ul harakat lita'adzur. Sekiranya akhir kalimah, tadi nak terang dah. Sekiranya akhir kalimah alif, maka ditakdirkan semua harakat. Makna dia apa dia? Ta'adzur. Lita'adzur. Wa yusamma al-ismul muntahi bil alif maqsuran. Sekiranya dia tu isim maka dinamakan isim maqsur. Mislul fata wal asa wal jiha wal raha wal rida. Wa makana akhiruhu ya'an lazimah. Sekiranya akhir itu dengan ya, kalimah akhir dengan ya, tuqaddaru alaihi dhammah wal kasratu lithiqal. Maka ditakdirkan harakat i'rab iaitu dhammah dengan kasrah sahaja. Sebab dia apa dia? Mani' dia apa? Lithiqal, kerana berat. Bukan disebabkan ta'azzur tapi disebabkan berat. Wa yusamma al-ismul muntahi bil ya'i manqusan. Maka sekiranya dia isim maka dinamakan isim manqus. Wa tadhharu alaihi al-fathah li khiffatiha. Dizahirkan alamat akhir dengan fathah. Maksudnya sekiranya waw dengan ya. Kat situ sebenarnya waw pun ada juga. Kalau waw dengan ya kan. Kalau fathah maka dizahirkan alamat. Dia nak kat sini pada thiqal dhammah dengan kasrah sahaja.
Nahu ja'al qadhi wal da'i wal ghazi wal sa'i wal abi wal rami. Wal ati ke wa abi? Wal ati. Ada nusakh sebut ati, ada nusakh sebut abi. Kemudian yang ketiga, al-mudhaf li ya'il mutakallim. Wa ma kana mudhafan li ya'il mutakallim tuqaddaru alaihi al-harakat kulluha, sama macam dengan ta'azzur tadi. Lil munasabah, disebabkan munasabah. Contohnya ulami, kitabi, sadiqi, wabni, wa ustadhi, semua ditakdirkan pada akhir mudhaf. Pada akhir mudhaf. Kerana yang kita nak i'rab adalah mudhaf, bukannya mudhaf ilaih. Kemudian musannif menyebutkan tentang syarih, minta maaf, bukan musannif. Dia sebab musannif Ibnu Ajurrum hanya sebut i'rab sahaja, tak sebut bina. Sekarang ni apa lawan bagi i'rab? Bina. Kalimah yang boleh i'rab maksudnya kalimah yang tak dibina. Dia bukan mabni lah. Kalimah mabni maksudnya bukan kalimah mu'rab. Kalimah mu'rab maksudnya bukan kalimah mabni. Maksudnya kalimah Arab ni sama ada dia mu'rab atau mabni, dua ya. Kan sama ada dia mu'rab ataupun dia mabni. Mu'rab maksudnya masuk hukum i'rab pada dia. Rafa', nasab, jar dan juga jazam. Mabni maksudnya bukan mu'rab, dia tak masuklah ke hukum rafa', nasab, jar dan juga jazam. Maksudnya kita tak hukum i'rab pada dia. Contohnya huruf jar. Huruf jar min, ila, an, ala, fi, rubba, semua tu itu bukan kalimah mu'rab. Maksudnya nak pening lagi kita nak letak hukum rafa' ke nasab ke jar ke jazam sebab dia bukannya kalimah mu'rab, dia kalimah mabni. Dia bina, maksudnya dia bukan i'rab. Akhir. Sekarang ni kena faham pula bina tu apa dia? Bina lawan bagi i'rab. Sekarang ni musannif Ibnu Ajurrum hanya sebutkan i'rab saja, tak sebutkan bina. Maka disebab itu syarah dia menyempurnakan dengan menyebutkan diddul i'rab, iaitulah bina. Apa dia bina? Wa yuqabilul i'rab al-bina. Lawan bagi i'rab itu bina. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamam ittidah bi bayan al-akhar. Kalau kita sebut i'rab sebenarnya faham dah bina. Kan kalau kita reti i'rab, kita reti dah bina. Wa khataraka al-muallifu bayan al-bina. Jadi muallif dia tinggalkan bina. Muallif ni muallif kitab lah, bukan muallif ni. Muallif kitab. Wa nahnu nubayyinuhu laka an tariqat allati bayyana ala akhir. Sekarang kita masuk apa itu bina. Ta'riful bina. Ta'rif bina. Apa itu bina? Ada dua lah ta'rif dia. Ahaduhuma lughawi wal akhar istilahi. Pada sudut lughah dan juga pada sudut istilah ulama nahwu. Bina pada sudut lughah ini ibaratun an wad'i syai'in ala jihati yuradu biha thubut wal luzum. Ibarat daripada meletakkan sesuatu atas sesuatu pada sudut berkehendaki dengannya, pada sudut subut dengan luzum. Itu maksud mudah faham. Bina ni maksudnya subut luzum. Tetap. Dia tak berubah, dia tak berganjak, dia tetap. Dia tak bukan taghyir. Dia subut luzum, kekal, tetap. Itu maksud bina. Khair, pada makna istilah dia apa dia? Luzum akhiril kalimah. Luzum akhiril kalimah halatan wahidah li ghairi amilin wala i'tilalin. Luzum akhiril kalimah. Akhir kalimah itu tetap, tak berubah. Duduk dalam keadaan yang satu, halah wahidah. Contohnya min. Contohnya haitsu. Contohnya ila. Duk kat mana, depan, kiri, belakang, tengah. Duk kat mana pun dia akhir kalimah dia mesti satu keadaannya. Min. Duk mana pun minnya. Ada kita jumpa mina ke, mini ke, minu ke, tak ada. Min, dia tetap min. Nun tu sentiasa sukun. Contohnya perkataan hadara. Perkataan hadara, fi'il madhi kan, hadara. Ra tu sentiasa fathah. Hadara. Kita tak jumpa hadaru, hadari. Hadar. Kan dia sentiasa akhir itu dengan halah wahidah. Jadi dia tak macam dengan i'rab tadi. I'rab tadi dia berubah. Zaidun, dal itu dia kadang-kadang fathah, kadang-kadang kasrah, kadang-kadang dhammah. Kan bina dia kekal. Akhir kalimah tu dia kekal. Duduk mana pun dia kekal. Khair. Luzum akhir kalimah tu li ghairi amilin wala i'tilal. Kekal dia tu bukan disebabkan amil, baru boleh dipanggilkan bina. Kalau kekal tapi disebabkan amil, tak dipanggil bina. Kekal disebabkan amil, maka tak dipanggilkan
bina. Contohnya mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih dia kekal duduk mana-mana pun dia jadi kasrah. Kita kata apa tu? Contohnya contohnya kata kitabullah. Hadza kitabullahi. Kitabullah, lafzul jalalah tu sentiasa mudhafu ilaih, dia sentiasa majrur bil kasrah. Maksudnya luzum akhir. Hadza kitabullahi, raaitu kitaballahi, maratu ataupun masaktu bi kitabillahi. Allah tu sentiasa majrur bil kasrah. Duk pi mana-mana majrur bil kasrah. Hala wahidah, tapi dia ada amil, disebabkan amil. Tu amil bagi mudhafu ilaih adalah mudhaf. Iaitulah mudhaf, iaitulah kitab. Kitab itu yang menjadi mudhaf bagi, menjadi amil bagi lafzul jalalah. Sekarang ni kita letakkan jar pada lafzul jalalah Allahi disebabkan apa? Disebabkan Baitullahi, Kitabullahi. Disebab apa pun kita letak lafzul jalalah salah satu tu Bismillahi. Lafzul jalalah kita letakkan majrur, kasrah tu disebabkan mudhaf. Disebabkan kitab. Kan ismullah, isim tu menjadi penyebab kita letak lafzul jalalah tu apa tu jar. Kitabullahi, kitab itu menjadi penyebab kita letakkan pada lafzul jalalah itu jar. Kan apa dia lagi? Apa dia tadi? Baitullah ataupun apa tu? Ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin. Zaidin kita tak majrur sebab apa? Ghulam. Raisul jilsah. Al-jilsah kita letak majrur sebabkan rais. Jadi amil bagi mudhafu ilaih adalah mudhaf. Lebih itu. Al-amil lil mudhafu ilaihi huwa al-mudhaf. Amil penyebab kepada mudhafu ilaih adalah mudhaf. Jadi kekalnya akhir mudhafu ilaih itu dengan halah wahidah tapi tak dipanggil sebagai bina adalah kerana amil. Kat sini sedangkan ta'rif dia li ghairi amil, bukan disebabkan amil. Contohnya kita kata min huruf jar kan, bukan sebabkan amil, dia kekal keadaan yang sama pada akhir kalimah. Nun tu dia sentiasa sukun, mana ada amil? Kan depan, kiri, belakang, tengah, tak ada amil. Jadi dia tak ada amil. Wala i'tilal. I'tilal maksudnya illah. Ada juga dekat sana di akhir kalimah dia halah wahidah, dia satu ya keadaan. Contohnya perkataan al-fata. Tadi kan, perkataan al-fata. Akhir kalimah dia kekal satu keadaan. Satu keadaan ya. Itulah kita sebut ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Tengok perkataan fata, akhir kalimah dia satu keadaan ya. Tetapi al-fata kita panggil ke dia mabni? Dia bina ke? Tak, dia mu'rab. Disebabkan illah, iaitulah ta'adzur tadi. Jadi mabni ni dia kekal akhir kalimah, bukan disebabkan amil dan bukan disebabkan i'tilal, illah. Macam fata tadi, walaupun di akhir dia kekal satu keadaan, duduk mana-mana pun satu keadaan, tapi kita tak panggil dia kalimah mabni, kita tetap panggil dia kalimah mu'rab. Disebabkan ada illah, kerana alif tersebut kita bincang dia ta'adzur. Faham betul-betul ta'rif. Antum bila nak tahu sesuatu perkara itu, kalau antum reti ta'rif, maka antum kenailah sesuatu perkara tersebut. Bima'rifatil asya' imma bil ta'rif wa imma bil alamat. Untuk mengenal hakikat sesuatu perkara sama ada dengan jalan ta'rif ataupun dengan jalan alamat. Alamat ni maksudnya tanda. Antum nak kenal isim. Apa ta'rif isim? Kalau antum reti ta'rif dia, maksud antum kenailah hakikat isim. Antum nak kenal fa'al, apa cara dia? Dengan jalan ta'rif. Kalau antum reti ta'rif bagi fa'al, maka antum kenailah apa itu fa'al. Antum nak kenal mu'rab, antum nak kenal i'rab, apa dia ta'rif bagi i'rab? Maka bila antum reti betul-betul ta'rif bagi i'rab, antum kenailah apa itu i'rab. Kiaslah dengan apa-apa sahaja yang antum nak kenal. Antum nak kenal muallif, kena tahu ta'rif ana. Apa ta'rif bagi manusia? Kan kena kenal ta'rif ataupun alamat. Alamat maksud tanda. Tanda. Contohnya dalam matan jurmiyah kan. Anda sebut dah sebelum ni rasa. Kan nak kenal isim, musannif datangkan dengan jalan tanda, alamat. Kan.
apa dia? Kan. Falil asma' yu'raf fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin dukhul, semua tu tanda, semua tu alamat. Musannif tak datangkan dengan jalan ta'rif, maka syarih yang datangkan dengan ta'rif. Sebab apa datangkan dengan tanda? Ibnu Ajurun datangkan dengan tanda, dengan alamat, kan munasiban lil mubtadi'in, sesuai dengan golongan mubtadi', kerana matan ini wudi'a lil mubtadi'in, diletakkan ataupun dikhassaskan untuk geng yang mubtadi'. Ta'rif dia benda yang susah sikit, dia as'ab sikit, syai' min su'ubah, dia ada benda yang susah sikit. Kan kalau kita nak tahu ta'rif, antum nak ngaji bab ta'rif ni kena buka ilmu mantik lah, bab tasawurat. Tasawurat tu memang maksud dia adalah untuk kita buat ta'rif ya. Tahu kulliyat khams, kan iaitulah nau', fasal, jins, nau' dan sebagainya. Kerana dalam ta'rif tu antum nak kena tahu faslu ta'rif dia apa dia, jinsu ta'rif dia apa dia, bahawa antum boleh buat ihtiras. Sebab itulah ilmu nahu kena ngaji juga ilmu mantik. Ilmu mantik kena ngaji juga ilmu nahu. Supaya bergerak sekali, saling memerlukan. Okay. Itu maksud, itu ta'rif bagi istilah bagi bina. Wa dhalika kaluzumi kam wa man as-sukun wa kaluzumi haula'i wa hudham ila akhirih. Okey, wa min hadzal idah ta'ala anna alqab al-bina'i arba'a, sukun wal kasr wal dhamm wal fathah. Okey, bina ini dia macam i'rab juga. I'rab ada berapa nau? Ada 4. Rafa', nasab, jar dan juga jazam. Sebelum ni i'rab ada 4. Rafa', nasab, jar dan juga jazam. Khafat dan juga jazam. Bina ada berapa? Bina pun ada 4 juga. Iaitulah as-sukun wal fathu wal dhammu wal kasr. Sebab itulah bina ni mudah. Antum tengok aja dia akhir kalimah itu dia mabni atas apa dia. Kemudian antum sebut terus. Contoh macam min. Min akhir kalimah dia dengan nun. Nun tu sekarang ni sukun. So antum sebut harfu jarrin mabniun ala sukun. Mudah. Contoh haitsu mabniun ala dhamm. Haula'i mabniun ala al-kasri. Kan hadara mabniun ala al-fathi. Jadi dia ada 4 sahaja. As-sukun, ad-dhamm, al-fathu, al-kasru. Ada 4. Mudah ya, mabni ni untuk tengok akhir ya. Dia mabni atas apa nah? Itu cara i'rab dia. Boleh? Kemudian kita masuk pula pada anwa' i'rab. Qala wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Sebab tu dalam alfiyah sebut apa? Wal aslu fil mabnihi an yusakkana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm. Bina ini asalnya kena dengan sukun. Wal aslu fil mabnihi an yusakkana. Asal bagi bina ini dengan sukun. Kemudian wa min hudhu fathin. Ada sebahagiannya dengan fathah, ada dengan kasrah, ada dengan dhamm. Jadi alqa ataupun anwa' bagi bina ni 4. Sukun, sebab tu ana sebut sukun dulu sebab dia asal. Asal bagi bina dia dengan sukun. Sukun, dhamm, fathu, kasr. Okay. Kemudian kata musannif wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Okay, kita masuk bagi aqsam ataupun anwa' bagi i'rab balik. Apa dia? Ada 4. Rafa', nasab, khafat dan juga jazam. Khafat maksudnya jar lah. Dengan jazam ada 4. Falil asma'i min dhalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Bagi isim yang kita nak i'rabkan, kalau dia tu isim ada 3 sahaja. Rafa', nasab dan juga khafaf, jar. Wala jazma fiha. Tidak ada jazam, tidak ada nuk jazam pada isim. Maksudnya kalau antum nak i'rab isim, antum jangan sebutlah majzumun. Kan nampak sangat tak reti. Dia majzum, dia tak masuk pada isim. Dia sama ada marfu', mansub ataupun majrur sahaja. Kalau fa'il pula walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Pada fa'il yakni fa'il mudhari', walil af'al yakni walil af'al al-mudhari'ah. Bagi fa'il mudhari' pula yang kita nak i'rabkan sama ada dia marfu', mansub ataupun majzum. Maksudnya tak ada fa'il mudhari' yang majrur.
Nah, dia ada tiga. Dia ada tiga sahaja. Sebab tu dalam Alfiyah sebut wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Isim ini dikhususkan pada dia itu adalah jar, seperti mana fa'il dikhususkan pada itu jazam. Dia ada na' mushtarak dengan na' mukhtas. Mushtarak adalah rafa' dan juga nasab. Masuk pada isim, masuk pada fa'il mudhari'. Kemudian dia ada na' mukhtas. Mukhtas bil asma' iaitulah jar. Jar ini khusus isim. Maksudnya pada isim ada tiga, rafa', nasab dan juga jar. Dan khusus pada fa'il mudhari' adalah jazam. Maksudnya rafa', nasab dan juga jazam. Jadi setiap daripada satu tu ada tiga. Boleh faham? Khair. Rafa' maksud dia apa dia? Nak ambil yang mana penting. Rafa' maksudnya pada lughah maksud ulu wal irtifa'. Maksudnya atas. Istilah maksudnya taghayyurun makhsusu alamathu dhammah wa ma naba anha. Rafa' ini dia taghayyur makhsus. Taghayyur makhsus. Dia i'rab ni sebenarnya anda lupa nak cerita tapi anda harap dia panjang sikit. Semua antum kena faham juga. Kalau tak faham yang ni dia susah. Khair. I'rab ini dia sebenarnya syai' ma'nawi. Dia syai' ma'nawi. Dia ada dua, syai' lafzi, ma'nawi. I'rab di sisi madhab ataupun di sisi pandangan Ibnu Ajurrum wa man dhahaba ma'a. Di sisi mereka yang memegang bahawa i'rab ini adalah syai' ma'nawi, maka dia memerlukan kepada alamat. Contoh anda sebut Ja'a Zaidun. Zaid asalnya sebelum kita letakkan dalam jumlah maka dia mauquf. Kita tak boleh sebut Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kita sebut Zaid, mauquf, Zaid. Kemudian bila kita letakkan dalam jumlah maka ketika itu baru nahu masuk. Dengan maksud i'rab baru masuk. Kerana duduk dalam jumlah. Maka kita sebut Ja'a Zaid. Oh, kemudian sekarang ni kita nak letak hukum i'rab apa pada Zaid. Kita letak rafa' kerana ja'a, kerana amil ja'a. Maka kita letakkan hukum rafa' pada Zaid. Kita sebut ja'a Zaid. Khair. Sekarang ni i'rab terbahagi kepada 4. Rafa', nasab, jar dan jazam. Kemudian rafa' itu dia ada alamat dia. Dia dhammah, dia ada waw, alif ila akhirih. Okay, i'rab dia syai' maknawi. Maksudnya dia mafhum sahaja. Dia bukan malfuz. Sebab itu dalam ta'arif sebut al-i'rab huwa at-taghyir. Taghyir ni dalam bahasa Melayu itu sebut apa? Perubahan. Okay, perubahan ini dari apa dia? Perubahan iaitulah daripada Zaid dalam keadaan mauquf kepada dalam satu keadaan dalam jumlah. Maksudnya dia berubah. Zaid mauquf kemudian diubah letak dalam kalam. Maka ini orang panggil taghyir. Inilah i'rab. Tapi kita malfuz kah? Tak sebut. Dia taghyir sahaja. Ma'ruf. Dia orang panggil ma'qul. Difahami. Contohnya masa nak mengaji dulu, kalau antum mengaji tauhid antum faham. Sifat maknawi kan. Contohnya kita sebut buah kelapa jatuh. Buah kelapa jatuh kan. Tunjuk jatuh. Tunjuk ke anak jatuh. Kalau tunjuk kena ke pokok, kalau tunjuk kena ke buah. Dia jatuh. Tunjuk jatuh tu mana dia jatuh? Buah kelapa jatuh. Buah kelapa tu buah kelapa lah. Tapi nak tunjuk jatuh. Jatuh tu bukannya benda boleh tunjuk. Dia benda faham ya. Begitu juga i'rab. I'rab ni benda faham ya. Iaitulah kita faham bahawa perubahan Zaid itu berlaku pada satu keadaan ke satu keadaan. Dalam keadaan ifrad kepada keadaan tarkib. Maksudnya dia keadaan seorang-seorang kemudian masuk dalam kalam. Maka taghyir ini disebut sebagai i'rab. Kemudian i'rab kita pecah pula kepada 4 iaitu rafa', nasab, jar dan juga jazam. Okay, rafa' kemudian tadi Zaid dia masuk dalam jumlah iaitu kita kata ja'a Zaid. Kita nak letakkan rafa' pada Zaid kerana kita tahu ja'a amil pada Zaid. Kerana fa'il memerlukan kepada fa'il. Maka fa'il hukum dia rafa', marfu'. Maka kita letakkan hukum na' jenis rafa' ini kepada Zaid. Okay, sekarang ni mana rafa'? Rafa' pun maknawi lagi. Tadi i'rab maknawi, pecah kepada 4, keempat-empat itu pun masih lagi maknawi lagi. Masih lagi maknawi lagi. Rafa' masih lagi maknawi. Kita tak boleh tunjuk lagi. Mana dia rafa'? Tapi kita faham sahaja. Kita faham kata Zaid itu ada rafa' pada dia disebabkan ja'a. Sebab itulah
memerlukan kepada alamat. Alamat baru lafzi. Dhammah yang ada pada Zaid itu baru syai' lafzi. I'rab masih lagi maknawi. Rafa' masih lagi maknawi. Dhammah yang ada pada Zaid itu barulah syai' lafzi. Sebab itulah musannif pecahkan kepada dua bab. Babul i'rab dengan selepas ini babu fi ma'rifati alamatil i'rab. Menunjukkan bahawa i'rab dengan alamat benda yang beza. I'rab itu syai', alamat itu syai'. I'rab itu maknawi termasuk rafa', nasab, jar, jazam dan juga alamat itu lain. Alamat yang menunjukkan kepada syai' maknawi. Okay, sekarang ni sebab tu dia sebut rafa' ni apa dia? Taghayyurun makhsus. Taghayyurun makhsus. Perubahan rafa' ini adalah perubahan yang khusus. Dia ada dua, khusus ataupun mutlak, makhsus ataupun mutlak. Okay, i'rab tadi perubahan yang mutlak. Maksudnya kita tahu perubahan berlaku daripada mauquf kepada letak dalam kalam. Maksudnya perubahan itu mutlak, taghayyurun mutlak. Kemudian bila dia duduk dalam kalam, maka kita tahu kata dia itu iktasabar rafa'. Dia pakai makna rafa'. Dia ada rafa' pada dia. Maka keadaan yang ada pada dia itu adalah keadaan makhsus. Telah dikhususkan, bukan mutlak dah. Dia khusus. Tadi mutlak tadi i'rab. Khusus tadi rafa'. Sebab tu disebut taghayyurun makhsus alamatuhu dhammah. Alamat taghayyur itu adalah dhammah. Jadi alamat dengan taghayyur syai' yang berbeza, benda yang berbeza. Wa ma naba anha. Sebab tu pada ta'rif kita sebut apa dia? Pada i'rab kita sebut apa dia? Kita sebut contohnya ja'a Zaidun. Zaidun fa'il. Marfu'. Kan? Zaidun marfu'. Itu syai' maknawi, marfu'. Wa alamatu raf'ihi. Menunjukkan marfu' dengan alamat rafa' itu syai' yang berbeza. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Itu atas mazhab yang anda kena syarah juga yang ni. Sebab apa? Sebab khilaf di sini adalah khilaf yang azim di sisi nahwu. Kalau antum tahu khilaf yang ni maksudnya antum sebab ni pun bab i'rab pun bab yang azim dalam nahwu. Jadi khilaf ni antum kena tahu. Di i'rab ulama pecah dua mazhab. Ada yang mengatakan i'rab itu adalah maknawi, ada yang kata i'rab itu adalah lafzi. Yang i'rab yang maknawi yang anda syarahkan tadi. I'rab yang lafzi maksudnya ada ulama mengang kata i'rab itu lafzi, iaitulah dhammah tu i'rab tu rafa' tu dhammah. Jadi lafzi. Mana dia kalau kita ja'a Zaidun atau mazhab yang kedua yang mengatakan bahawa i'rab itu lafzi, maka kalau diminta ditunjuk mana dia i'rab maka dia kata tu dhammah. Pada ja'a Zaidun kan. Dhammah pada Zaid itu itulah i'rab, itulah rafa', itulah dhammah. Maksudnya tiga benda ni syai' wahid. Benda yang satu. Tiga benda ni syai' yang satu, iaitulah i'rab, rafa' dan juga dhammah. Adapun mazhab yang mengatakan maknawi, i'rab tu lain, rafa' tu lain, dhammah tu lain. I'rab itu adalah taghayyurun mutlaq. Rafa' adalah taghayyurun makhsus. Dhammah adalah alamatul rafa'. Ini tiga yang beza. Musannif dipegang mazhab mana? Dia pegang i'rab tu lafzi ataupun i'rab tu ma'nawi? Dia pegang i'rab itu adalah maknawi. Sebab tu dalam ta'rif disebut al-i'rab huwa at-taghyir. Dia kalau mazhab yang lafzi dia tak sebut al-i'rab huwa at-taghyir, dia sebut al-i'rab huwa atharun zahirun fi akhiril kalim lafzan atau taqdiran. Dia ta'rif dia lain. Sebab itulah ana bila baca matan jurmiyah ana kena baca yang ni. Kena sebut yang ni juga. Tidak kita tak faham apa yang disebut oleh musannif. Boleh faham tak? Iaitulah rafa', itu dia punya alamat bagi rafa' pada dia ada bab khusus. Lepas ni kita masuk bab i'rab. Nasab apa dia? Nasab pada lughah masuk istiwa, istiqamah, maksudnya sama. Nasab maksudnya istiwa, sama. Pada istilah taghayyurul makhsus, alamatuhu al-fathah wa ma naba anha. Alamat dia fathah ataupun alamat naibah dia. Nanti kita tengoklah. Khafaf pada lughah maksudnya tasafful. Maksudnya bawah, rendah. Pada istilah taghayyurul makhsus alamatul kasrah. Alamat yang khusus, alamat dia yang asli adalah kasrah ataupun dia ada alamat naibah dia. Jazam, jazam pada lughah maksudnya al-qat'u, potong. Itu maksud jazam. Pada sudut istilah taghayyurul makhsus. Dia perubahan yang khusus, alamat asli dia adalah sukun ataupun dia ada alamat naibah dia.
Wala yakunul jazmu illa fil fi'l mudhari'. Jazam tak berlaku melainkan hanya pada fi'il mudhari', tak ada pada isim. Jadi kalau antum nak buat aqsam i'rab ini, antum pecah pada dua, qisim mushtarak dengan qisim mukhtas. Mushtarak maksudnya rafa' dengan nasab. Rafa' dengan nasab ini dia masuk pada isim dan juga masuk pada fi'il mudhari'. Mushtarak ini mukhtas dengan isim, iaitulah jar. Dia masuk pada isim sahaja, isim mu'rab. Dia tak masuk pada fi'il mudhari'. Mukhtas pada fi'il mudhari' adalah jazam sahaja. Tak masuk pada isim. Sebab apa anda selalu sebut fi'il mudhari'? Kerana fi'il madhi, fi'il kan ada tiga kan? Madhi, mudhari', amar. Fi'il madhi dengan amar ni untuk nak fikir, dia sentiasa mabni. Dia sentiasa mabni. Yang mu'rab hanya fi'il mudhari' sahaja. Sebab itu bila sebut af'al pada bab i'rab ini, maksudnya fi'il mudhari'. Terus. Dia kerana al-aslu fil af'al an yakuna mabniyan. Asal bagi fi'il dia mesti kena bina. Asal bagi fi'il mesti kena bina. Al-aslu fil af'al an yakuna mabniyan. Asal bagi fi'il dia mesti kena bina. Sebab tu kita tengok fi'il madhi keseluruhannya, fi'il amar keseluruhannya, semuanya fi'il madhi, semuanya bina. Melainkan fi'il mudhari' sahaja. Itu pun ada sebab dia. Nantilah kita terang. Wal aslu fil asma' an yakuna mu'raban. Dan asal bagi isim dia kena mu'rab. Asal bagi fi'il kena mabni, asal bagi isim kena mu'rab. Sebab itulah kebanyakannya isim adalah mu'rab. Ada beberapa isim sahaja yang mabni, contohnya dhamir, contohnya asma'ul syarat, contohnya asma'ul istifham, asma'ul mausul, asma'ul isyarah. Ada sikit sahaja isim-isim yang mabni. Kebanyakannya adalah mu'rab. Wa jami'ul huruf mabni. Semua huruf adalah mabni. Kalau nak suruh i'rab huruf, antum jangan risau, semuanya mabni. Jangan fikir dia ni huruf jar ni marfu' ke mansub ke majrur ke majzum. Tak. Semua huruf, tak kira dia tu huruf jar ke huruf qasam ke huruf tanbih ke huruf apa, semua jenis huruf. Kan buka kamu semua jenis huruf ma'ani lah. Kalau nak suruh i'rab, semuanya mabni. Semua duduk qisim mabni. Tengok ayat di akhir apa dia sebut ya, dia huruf. Contohnya min huruf jar mabni ala as-sukun. Kan. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ibn Alfiyah sebut Alfiyah. Semua huruf mustahak bagi dia adalah bina. Dia tak ada huruf yang mu'rab. Thumma qala babu ma'rifati alamatil i'rab. Kemudian nanti kita masih lagi dalam mukaddimah yang kedua tak habis lagi. Nanti insya-Allah minggu depan kita masuk alamat i'rab pula. Tadi kita kena i'rab dan kita kena aqsam i'rab. I'rab maknawi, aqsam i'rab pun maknawi. Kita kena i'rab, hakikat i'rab, dan kita kena aqsam bagi i'rab iaitu rafa', nasab, jar, jazam, dan kita kena did bagi i'rab iaitu bina, dan juga aqsam bagi bina iaitu as-sukun, al-fathu, ad-dhammu, al-kasru. Nanti kita nak masuk bab yang seterusnya iaitu bab untuk alamat i'rab. Untuk kita kena alamat setiap daripada qisim i'rab tersebut insya-Allah. Summa qala babu ma'rifati alamatil i'rab ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minta maaf lewat juga. Soalan tanya orang guru. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.